Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa asdaqal qailin. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal bashar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat rahimahullah, dalam pertemuan yang berbahagia pada malam ini, sekali lagi kita mulakan dengan sama-sama kita merapatkan kesyukuran kepada Allah di atas limpah kurnia rahmat dan inayah Allah. Dikurniakan kita dengan iman, Islam, tauhid dan ma'rifah, dikekalkan kehidupan kita, dan yang paling penting ialah kita merupakan manusia yang sentiasa dipilih oleh Allah untuk berada di bawah naungan kerajaan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan buktinya pada malam ini sekali lagi didudukkan kita di dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita boleh mengorbankan keegoan dan keangkuhan kita, iaitulah sifat takabur yang banyak merosakkan manusia yang juga ada kepada kita, dengan kita berteleku menghenakan diri untuk duduk di dalam majlis yang disebutkan oleh Nabi sebagai Rawdatun min Riyadil Jannah, iaitulah satu taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya orang yang berjaya menundukkan takaburnya dan kemudian membina sifat tawadhu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang inilah orang yang benar-benar mendapat keridhaan Allah, dan seterusnya yang bakal berjaya dengan kaedah disebut oleh ulama, iaitulah hidup dia bila dia diridhai oleh Allah, dia akan sentiasa dibimbing untuk berada di atas kebaikan, dan kemudiannya iaitulah natijahnya bila dia boleh hidup dalam keadaan kebaikan, dia juga boleh mati dalam keadaan kebaikan, maka dia akan mendapat syurga Jannatun Na'im, syurga yang penuh dengan nikmat yang disediakan khusus kepada mereka-mereka yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diakui bila saya rujuk kepada satu kitab yang bernama Futuhatul Makkiyah,
Iaitulah di dalamnya terjumpa sebuah hadis, iaitulah hadis yang disebut dengan hadis kursi. Iaitulah hadis kursi ini ialah merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia banyak memainkan peranan ditujukan ibrah, iaitulah sebagai pengajaran kepada manusia-manusia yang beriman di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana hadis kursi ini bukan kalam Al-Quran, tetapi ia tetap kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang keluar melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila saya rujuk, saya jumpa sepotong hadis kursi dan menarik hadis ini, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, dan saya berasa bertanggungjawab untuk saya nak kongsi dengan tuan-tuan pada malam ini dalam mukadimah kuliah kita. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat bimbingan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah firman Allah yang berbunyi, qala Allah ta'ala, ya bani Adam la yadkhulul jannah illa man tawadda'a li'azamati wa qata'a an-nahara bi dhikri kaffa nafsahu 'anil syahawati min ujalli fa inni awil gharib aw minnal faqir wa akrimul yatim wa akunu lahu kal abdir rahim lil aramil كالزوج العطوف الشقوق فمن كانت هذه صفته كنت مجيبا له إذا دعاني شيئا أستجيبه وإذا سألني أعطيته أو كما قال صدق الله العظيم. Baik, kita tengok tuan-tuan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam. Maknanya Tuhan tuju ini kepada seluruh manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan kata la yadkhulul jannah, tidak akan mampu masuk syurga seseorang itu illa melainkan. Maknanya iaitulah yang Tuhan nak fokus ni, ialah golongan-golongan yang mampu untuk mendapat syurga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah dia yang mampu untuk mendapat syurga Allah, untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertamanya kata Allah, man tawadda'a li'azamati, iaitulah mereka-mereka yang sentiasa merendah diri terhadap kebesaran dan keagunganku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya orang yang sentiasa tawadha. Maksud tawadha di sini ialah khudu', tunduk sungguh-sungguh kepada kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang maknanya memperlihatkan keagungan dan juga kebesaran Allah, maka dia akan sentiasa merendahkan dirinya di atas muka bumi Allah. Macam malam ni kita duduk di dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, kita merendah diri kepada kebesaran dan keagungan Allah kerana kita memilih iaitulah kalam Allah melebihi kalam-kalam yang lain di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita pilih kalam Allah melebihi kalam yang lain, kita boleh tawadhu kepada kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah-tambah pula kita merasa tak cukup dan tak puas untuk sentiasa mendengar kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu membuktikan bahawa sesungguhnya hati kita sihat. Bila hati kita sihat, artinya hati kita diredai oleh Allah. Dan sebab itulah dengan kekuatan hati tadi dapat menjadikan kita selamat dengan mendapat syurga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah juga yang pernah disebut oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Saya rasa saya pernah sebut kepada tuan-tuan semua sebagai satu pengulangan
perjuangan untuk membawa keyakinan sepenuhnya kepada kita, iaitulah disebut oleh Sayyidina Osman apabila orang bertanya kepada dia satu soalan. Soalan apa yang ditanya kepada dia? Ya Amirul Mukminin, wahai pemerintah umat Islam, iaitulah Sayyidina Osman menjadi khalifah yang ketiga bagi umat Islam di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita nak lihat hati kita itu sehat ataupun tidak di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma alamatuhu, apakah tanda-tandanya? Lalu kata Sayyidina Osman, antara tanda utama hati kamu sihat iaitulah ma syabi'at istima' min kalami rabbikum, iaitulah kamu sentiasa tidak pernah kenyang. Ma syabi'at maknanya tak pernah kenyang ataupun tak pernah jemu ataupun tak pernah puas untuk sentiasa mendengar lagi mendengar lagi mendengar, iaitulah perkataan Tuhan kamu. Mudah-mudahan kamu mendapat keredaan dan juga mendapat inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam konteks menuntut ilmu, apakah dia yang dimaksudkan dengan kebesaran dan keagungan Allah? Kebesaran dan keagungan Allah itu ialah yang dimaksudkan ialah ilmu itu tersendiri, kerana ilmu itu ialah datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan satu perkara yang majazi, yang diberi pinjam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu kita mengaji tauhid, contoh kita tengok sifat ma'ani. Salah satu sifat ma'ani iaitulah yang disebut dengan ilmu, artinya Allah Ta'ala mempunyai ilmu, dan ilmu Allah melipati setiap daripada ilmu makhluk di atas muka bumi Allah. Kalau Allah Ta'ala ada ilmu, makhluk juga ada ilmu, tetapi ilmu Allah ialah ilmu yang hakiki, manakala ilmu makhluk ialah ilmu yang majazi, ilmu yang diberi pinjam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu itu sendiri merupakan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimanakah dikatakan kita merendah diri kepada ilmu? Iaitulah disebut oleh ulama-ulama yang muktabar. Ada pendapat mengatakan ini ialah athar, iaitulah kata-kata sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Ada ulama mengatakan ia merupakan kalam hukama, iaitulah orang-orang yang bijaksana dan cerdik pandai di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pendapat mengatakan ia juga merupakan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Yang kita serahlah kepada mereka yang lebih arif untuk mengkajinya. Tapi sekurang-kurangnya iaitulah inilah tanda utama bahawa menandakan bahawa dalam keadaan tadi bagaimana maksud tawadhu di dalam maknanya, iaitulah kepada kebesaran dan keagungan Allah. Itu persoalan dalam keadaan tadi untuk kita sama-sama mendapat inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah kalam yang berbunyi al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu mendatangi, bukan didatangi. Maksudnya iaitulah bukan ilmu mencari kita, tapi kita mencari ilmu di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bila kita datang di dalam majlis ilmu, kita datang dengan semangat tawadhu, iaitulah kepada kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah kalau kita rujuk di dalam sejarah Melayu, iaitulah bahawa hakikat dalam keadaan tadi kita boleh lihat bagaimana kisah yang berlaku kepada seorang pemerintah bumi Melayu, iaitulah bumi Melayu Melaka yang bernama Sultan Mahmud. Kalau kita tengok sebahagian daripada sejarah Melayu, mereka menyifatkan iaitulah bahawa Sultan Mahmud ini ialah seorang raja yang zalim, contohnya seorang raja yang jahat dan sebagainya dalam keadaan tadi. Tapi jangan lupa, kalau kita kaji juga sejarah Melayu, ada sisi baik kepada Sultan ini di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Sultan ini merupakan pencinta kepada ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala,
Iaitulah beliau telah dinukilkan bagaimana telah melakukan satu pertemuan hebat dengan seorang ulama daripada bumi Aceh yang bernama Faqih Jalaluddin. Dan kemudiannya iaitulah dijemput Faqih Jalaluddin ini untuk mendiami bumi Melaka, dan kemudian disediakan tempat kediaman dan sebagainya dalam keadaan tadi. Dan kemudiannya dalam pertemuan yang pertama ketika Faqih Jalaluddin ini datang ke Melaka, masuk ke tempat kediamannya dan sebagainya dalam keadaan tadi, waktu itulah Sultan Mahmud menghantar biduandanya untuk memanggil iaitulah Faqih Jalaluddin ini untuk apa tuan-tuan? Datang ke istana untuk mengajar, iaitulah bahawa hakikat kepada anak-anaknya supaya anak-anak dan seluruh warga istana menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Faqih Jalaluddin? Kalimah inilah yang dia sebut al-ilmu al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi dia muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia sendiri keluar daripada istana, datang ke tempat kediaman Faqih Jalaluddin untuk mencari ilmu di atas muka bumi Allah. Dan kebetulan yang menunggu pintu waktu itu iaitulah seorang anak murid Faqih Jalaluddin pada waktu itu. Maka dia bertanya, siapakah kamu yang datang untuk berjumpa Faqih Jalaluddin ini? Kemudiannya iaitulah bahawa hakikat dalam keadaan dari Sultan Mahmud mengatakan, hamba yang datang ini ialah seorang faqir. Bila sebut faqir, maknanya hamba berhajat kepada ilmu di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya waktu itulah budak tadi yang menunggu itu, dia pihak ke Faqih Jalaluddin. Faqih Jalaluddin kata, apa tuan-tuan? Iaitulah apa yang diceritakan kepada dia. Faqih Jalaluddin kata, memang patut faqir bertemu dengan faqih di rumah ini. Kalaulah Sultan mengatakan tadi, betalah Sultan Mahmud, aku tak mahu jumpa dia sampai bila-bila dia atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kerana ilmu tidak akan berjumpa dengan mereka yang takabur di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kerana sifat utama keagungan ilmu, kerana dia sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Sesiapa yang ingin mendapat kesucian dan keagungan ilmu, maka dia hendaklah mewarisi sifat tawadhu dengan sepenuhnya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata Allah, iaitulah tidak akan masuk syurga kecuali yang pertama, iaitulah man tawadda'a li 'azamati, iaitulah mereka yang sentiasa merendah diri kepada kebesaran dan keagunganku di atas muka bumi ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Allah, wa qata'an nahara bi dzikri, dan mereka yang sentiasa menghabiskan setiap hari masanya itu bi dzikri, dengan banyak mengingatiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Satu, dia merendah diri kepada kebesaran Allah, maka dia telah disebut sebagai bakal ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iaitulah dia menghabiskan masanya sepanjang hari untuk sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini mendapat keredaan dan juga rahmat Allah. Yang ketiga, kaffa nafsahu 'anis syahawat min ajli, iaitulah mereka yang mengekang nafsunya, iaitulah pasal mereka mengekangkan nafsunya kerana sebab nak mendapat keredaanku, bukan pasal apa-apa tuan-tuan, bukan pasal malu kat siapa-siapa, bukan pasal maknanya nak apa-apa kelebihan dan sebagainya. Matlamat mereka ialah kenapa mereka boleh mengekang nafsu mereka, kerana ini merupakan perkara yang memang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu layaklah bagi mereka mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut, antara yang disebut oleh Allah. Panjang lagi tentuan yang disebut dengan hadis kursi ini. Maka saya nak fokus yang mula tadi ni lah. Mudah-mudahan kita sentiasa istiqamah
dalam merendah diri kepada ilmu, yakni merendah diri kepada kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Tuhan kata lagi, fa inni awil gharid, maka sesungguhnya akulah yang memelihara orang yang dagang. Al-gharid ni orang asing ataupun orang dagang. Ataupun bahasa kita kampung dia kata orang yang bangsat. Selalunya orang yang bangsat ni faham sajalah hujah masyarakat mana pun bila sebut orang tu orang yang dagang, orang tu orang yang bangsat, dia tidak akan ada keselesaan hidup di satu tempat. Kenapa? Sebab itu bukan tempat dia, itu bukan tanah air dia, itu bukan kediaman dia, itu bukan rumah dia. Dia cuma bertumpang untuk sementara dia muka bumi Allah. Jadi tentulah tidak akan ada pembelaan. Kata Allah, iaitulah bahawa sesungguhnya akulah yang membela orang-orang yang dagang, akulah orang yang memelihara orang-orang yang dagang ini di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah Ta'ala nak angkat keagungan orang yang berdagang, tapi tidak dikaitkan dengan maksiat, iaitulah dia lakukan perkara-perkara yang mendapat keredaan Allah. Walaupun dia kesusahan di satu tempat, tetapi yang memeliharanya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi kata Allah, akulah au minal faqir, akulah au uamminul faqir, akulah yang mengamankan orang-orang yang susah, wa ukrimul yatim, yang itulah akulah yang memuliakan anak yatim, wa akunu lahu kal abdir rahim, akulah pada anak yatim seperti seorang bapa yang penuh dengan sifat penyayang, dan juga yang itulah penyayang bagi siapa? Lil aramil, bagi golongan ibu-ibu tunggal, kazaujil atuqish syaqq, iaitulah seperti mana suaminya yang begitu mengambil berat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Taala sebut penghujung kepada hadis ini, faman kanat hazihi sifat, sesiapa yang ada sifat-sifat ini, kuntu mujiban lahu, sesungguhnya akulah yang akan menjawab dan memperkenankan segala doanya, dan juga iaitulah apabila ia meminta sesuatu kepadaku, aku akan perkenankan segala permintaannya. Itu hebat tuan-tuan. Baik itu nombor satu kita dah berjaya lakukan pada malam ini. Mudah-mudahan kita akan berterusan disebut sebagai manusia yang paling diredai dan dikasihi oleh Allah, dan kita harap supaya sampai kepada akhirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang akan menempat di dalam satu tempat yang penuh dengan kenikmatan yang paling ulung daripada Allah yang disebut dengan syurga. Mudah-mudahan itu merupakan kekuatan kepada kita, dan kita yang akan mendapatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Cukuplah tuan-tuan sebagai satu mukadimah. Kita sambung balik perbicaraan kitab kita yang kita duk mutalaah begitu lama di surau ini. Masih lagi kitab yang sama, iaitulah kitab yang disebut dengan namanya Fathul Mutafakkirin, pembuka minda bagi orang yang sentiasa berfikir di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Karangan seorang ulama yang muhtabar, iaitulah Mufti Syafi'i terakhir di bumi Makkahul Mukarramah, yang bernama Syekh Ahmad Zaini Dahlan, diterjemahkan oleh Syekh Osman Mahmud Syihabuddin, seorang ulama daripada Pontianak. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, nak sambung ke mana tuan-tuan? Kita masih sambung pada muka surat 9, di mana guru kita telah membuat perbanding diri kita dengan dunia ini. Rupanya diri kita dengan dunia ini ada sedikit sebanyak persamaan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa yang Tok Guru kata ada persamaan di antara kejadian bumi, langit dan juga diri manusia, iaitulah supaya manusia ini sentiasa pekah
Lagu mana kata peka tuan-tuan? Iaitulah mereka sentiasa syuhud apa saja yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana syuhud ini, kalau kita rujuk di dalam kitab-kitab tauhid, iaitulah satu ibadah yang muktabar, ibadah syuhud. Syuhud ini dia menggunakan dua anggota, iaitulah satu yang disebut dengan anggota al-absar, satu lagi ialah anggota al-afkar. Itu persoalan dia. Bila kita gabungkan dua perkara ini, al-absar dan kemudian yang keduanya al-afkar, maka jadilah ibadah yang kita lakukan itu ialah ibadah yang dinamakan syuhud. Apa dia al-absar? Al-absar penglihatan, tengok, perhati langit, perhati bumi, perhati apa saja yang ada keliling dia, perhati. Jangan perhati saja. Kalau takat al-absar, dia tak jadi syuhud, dia kena gabung dengan al-afkar. Al-afkar ini ialah minda dan hati. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Itu yang bila kita tengok apa yang Tuhan bagi jadi tuan-tuan, maka terbayang kita keagungan dan kebesaran Allah. Waktu itu sepatutnya kita menjadi manusia yang apa? Gerun dengan keagungan dan kebesaran Allah. Waktu itulah timbul jiwa apa tuan-tuan? Jiwa iaitulah khauf, takut yang bersangatan kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pintu ma'rifah sudah berada di depan kita, di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi masalahnya tuan-tuan, kita hanya al-absar, kita hanya menghidupkan organ penglihatan. Kita tengok, perhati, tapi kita tak pernah gunakan budaya al-afkar ini untuk kita jadikan kekuatan syuhud kepada kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang inilah guru kita nak hurai kepada kita supaya kita nampak. Dan kemudian start daripada lah, kita akan gunakan semua kekuatan kita untuk berterusan syuhud di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Baik, sambung lagi tuan-tuan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Muka surat 9. Dan tidurnya, tidur manusia itu menempat kepada mati, dan jaganya, jaga manusia itu menempat hidupnya di dalam dunia. Itu dia maknanya. Kalau kita perhati balik dalam keadaan tadi, tidur manusia itu seperti mati, dan kemudian jaga itu membawa makna hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Maka bila kita sebut iaitulah bahawa hakikatnya tidur seperti mati, kemudian jaga seperti hidup di dalam dunia. Pasal apa tuan-tuan? Supaya adalah yang demikian itu, tidur dan jaga itu jadi tanda dan ingat manusia atas dibangkit daripada kuburnya pada hari kiamat. Itu tujuan utama nak syuhud. Syuhud apa tuan-tuan? Bila nak tidur ya ingat kepada mati. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Kita ingat kepada mati. Sebab itu orang yang beriman di atas muka bumi Allah, tidur bagi mereka merupakan satu seolah-olah perpisahan sebentar, di mana perpisahan ini bahawa hakikat mereka cukup faham boleh jadi perpisahan yang selama-lamanya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut oleh ulama bagaimana sunnah daripada orang-orang terpilih. Waktu tidur mereka, ketika mereka nak tidur, mereka akan kalau boleh selesaikan dulu
segala hak dan tanggungjawab yang bersangkut dengan mereka, lebih-lebih lagi bersangkut dengan manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab iaitulah seriau-seriau lagi tidur-tidur tak bangkit turun, tuan-tuan, dalam keadaan tadi bila tak bangkit turun, bagaimana hak-hak banyak lagi yang masih bersangkut dengan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian bila dapat bangkit pula, jangan seronok. Pasal apa, tuan-tuan? Bangkit tu seronok pasal kita boleh bangkit, tapi bangkit tadi dalam keadaan kita mau ingat sungguh-sungguh. Beginilah akan dibangkitkan manusia ketika di padang mahsyar esok dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana disebut oleh Syekh Daud Faqami dalam kitabnya Kashful Ghammah. Tuan-tuan boleh tengok bagaimana disebut, iaitulah bahawa hakikat dalam keadaan tadi ketika ditiup sangkakala yang ketiga. Sangkakala bukan dua kali, tuan-tuan. Kalau kita rujuk, kebanyakan ulama tauhid kata tugas Israfil sebanyak 3 kali. Dia meniup sangkakala itu 3 kali. Di mana tiupan yang pertama dinamakan iaitulah apa dia, tuan-tuan? Nufqatus Sa'qi. Apa dia nufqatus sa'qi? Iaitulah tiupan untuk mengejutkan manusia. Itu yang diriwayatkan bagaimana ketika nak berlakunya kiamat ni, tuan-tuan, manusia akan terkejut dulu ditiup sangkakala yang pertama. Semua manusia yang masih hidup waktu itu akan terkejut. Dan terkejut tu pula, terkejut yang cukup hebat sebab dengar satu bunyi yang cukup hebat sampai diriwayatkan bagaimana iaitulah ibu yang pegang anak ni, dia boleh terlepas begitu saja. Tengah duduk semua nak terlepas begitu saja. Itu dia maknanya habis cerita. Kalau waktu lain mak ni, kalau ke mana pun dia mesti ingat ke anak dia. Tambah kalau anak tu lapan kuat dia, tuan-tuan, nama mak ni, maknanya dia ingat ke anak. Yang ni dia tak ingat dah, tuan-tuan. Terkejut dengan satu kejutan yang amat besar. Lepas tu barulah nama dia iaitulah nufqatul maman, dimatikan dengan tiupan yang kedua, dimatikan semua makhluk yang bernyawa di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah dihancurkan dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal itu kalau hujah yang kita boleh tengok, tuan-tuan, daripada Syekh Daud kata ni dalam kitab dia ni, tuan-tuan, iaitulah menunjukkan bahawa jangan bimbang, iaitulah bahawa hakikat dalam keadaan tadi orang mana pun hang beriman ke kufar ke kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maknanya huru hara kiamat esok ni, maknanya iaitulah mungkin iaitulah huru hara yang pertama yang mereka akan tempuh hanyalah nufqatus sa'qi tadi, tiupan untuk mengejutkan. Kemudian dimatikan semua makhluk yang bernyawa. Tapi ada riwayat mengatakan sebelum nufqatus sa'qi itu, setiap orang yang beriman, walaupun imannya sebiji apa seperti sebesar kardal, sebesar iaitulah biji sawi, maka sesungguhnya dalam keadaan tadi dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya huru hara kiamat yang dimaksudkan dengan dunia ini dihancurkan oleh Allah, manusia tak akan tempuhnya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas itu barulah nufqatul ba'thi, iaitulah tiupan sangkakala untuk membangkitkan. Maka dibangkitkanlah manusia, iaitulah yang pertamanya Nabi SAW, kemudian diturutilah oleh semua makhluk mengikut ranking yang ada pada dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila bangkit tu, tuan-tuan, kita nak pergi padang mahsyar. Perjalanan tu pun sepatutnya bila kita dihidupkan oleh Allah, kita boleh bayangkan bagaimana bangkit untuk menuju kepada mahsyar. Walaupun belum lagi dihisab, walaupun belum lagi dapat syurga ke neraka, tak tahu lagi, tuan-tuan, tapi proses perjalanan itu pun sudah ditunjukkan dengan azab dan juga dirasakan azab kepada bakal ahli neraka dan ditunjukkan kenikmatan bagi bakal ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada hadis Nabi sebut, tuan-tuan, bagaimana iaitulah anak bangkit di padang mahsyar ini. Nabi kata apa? Iaitulah ada yang masyian, berjalan kaki.
Ada yang rakiban, menunggang kenderaan. Maksudnya bukan menunggang kenderaan, bukan berjalan kaki, tapi nak nampak kata itulah tamthilan perjalanan mereka nak menuju kepada padang mahsyar. Yang kata berjalan kaki dengan menunggang kenderaan, maknanya senang menungganglah daripada jalan kaki. Itu nombor 2. Nombor 3 pula, iaitulah orang yang berjalan dengan hidungnya. Jalan dengan hidung, tuan-tuan, dalam keadaan jadi sampai peringkat soalan ini pernah sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami boleh terima berjalan dengan kaki sebab logik, tapi berjalan dengan hidung nak jalan ke mana?" Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Lalu apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, tak patut kamu mempersoalkan soalan ini, kerana kaki siapa bagi jadi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah yang bagi kekuatan untuk berjalan dengan kaki itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidung siapa bagi jadi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan boleh tak Allah Ta'ala bagi? Boleh berjalan dengan hidung? Boleh. Itu persoalan pasal hidung Tuhan bagi jadi, kaki pun Tuhan bagi jadi. Kalau Tuhan boleh bagi jalan dengan kaki, Tuhan juga boleh bagi jalan dengan hidung. Tak ada masalah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu persoalan dia. Cuma ulama habaq tamsilan nampak kalau jalan dengan kaki pun lambat, jalan dengan hidung tuan-tuan bayangkan dah lambat sebab duduk tinggi hidung pula dalam keadaan tak senang. Taklah hidung kita pula dia kelepok nyok dengan orang Melayu ni tuan-tuan, dia cengeng pula lagi. Itu persoalan dia. Itu membawa maksud henna. Apabila muka dan hidung kita diletakkan di bawah, itu makna apa? Kita akan dihenna sesiap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau bayang betul ketika bangkit tidur dan sebagainya, tapi tak ada siapa peduli dah, tak ada siapa nak terfikir, semua tu dah dalam keadaan tadi tak ada lampau muslimatan. Sepatutnya itulah yang perlu kita fikirkan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu persoalan dia untuk mendapat panduan daripada Allah. Lagi, dan seperti yang demikian itu jadi tanda keluar sekalian rambutnya dan kukunya dan giginya, menunjuk dan tanda atas dibangkit daripada kuburnya, maka bahawasanya Tuhan berkuasa atas mengembali sekalian anggota yang sudah mati kepada hidupnya. Jadi nak apa ni? Dia nak apa ni tuan-tuan? Dia nak apa? Iaitulah tentang konsep ba'athun, iaitulah apa? Kebangkitan semula. Yang kita boleh tengok tafsir banyak, tuan-tuan boleh buka kitab tafsir surah Yasin, tuan-tuan boleh tengok bagaimana datang seorang manusia yang cukup jahat. Namanya ialah As bin Wa'il, di mana As bin Wa'il ini dia merupakan antara tokoh besar Quraisy, memainkan peranan yang cukup hebat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kejahatannya banyak dibongkarkan di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi As bin Wa'il dia bukan macam Abu Jahal, dia bukan macam Umayyah bin Khalaf. Dia memainkan peranan, dia taklah menyakiti Nabi ini secara berdepan. Dia ni jenis orang kata apa, kejahatan dia yang paling besar, iaitulah bahawa hakikat dia suka persoal benda-benda besar. Satu, suka persoal benda-benda besar yang menjadi tunjang akidah ni, punca kejahatan dia yang cukup besar. Satu. Yang kedua, iaitulah dia suka memainkan peranan untuk tahmah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu, itu bukan tahmahan, walaupun bukan tahmahan benda tu betul, tapi sesungguhnya dia suka cerita
kita sesuatu azab yang diterima oleh Nabi dibesar-besarkan dan menunjukkan penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini tuan-tuan boleh tengok pula, iaitulah tafsir apa nama Inna A'tainakal Kautsar. Surah Al-Kautsar tu tuan-tuan boleh tengok tafsir dia, kan Tuhan sebut Inna A'tainakal Kautsar, sesungguhnya engkau wahai Muhammad dikurniakan dengan nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar, maka hendaklah kamu bersembahyang dan sembelihlah korban kamu kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang mencaci engkau itulah al-abtar. Apa dia al-abtar? Al-abtar ialah terputus sebenarnya. Al-abtar ini sebenarnya satu makian daripada orang-orang Arab. Dia maki bila sebut al-abtar ni panggilan yang cukup hina. Tahu al-abtar makna apa tuan-tuan? Al-abtar ni makna mandui. Senang faham betul. Orang yang tak dapat anak, tambah kalau dapat anak dapat semua perempuan, laki-laki tak dapat. Dia akan panggil al-abtar. Maka orang ni dia kalau boleh tuan-tuan, kalau orang duduk dalam masyarakat Arab waktu masyarakat Arab jahiliyah, kalau orang panggil kalau dia dapat anak perempuan semua, anak lelaki tak dapat tuan-tuan, walaupun ramai anak perempuan 12 orang contohnya, bila dipanggil al-abtar macam tu, maka tak keluar rumah, tak jumpa orang. Itu yang bunuh anak perempuan Nabi. Pasal apa? Malu dipanggil al-abtar pula. Kalau boleh tak mau ikut dalam kampung tu dah, punya malu sungguh-sungguh. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Jadi di sini kata Allah, sebenarnya al-abtar bukan kamu, dia. Apa dia? As bin Wa'il. As bin Wa'il. Jadi tuan-tuan, dia bila dengar, dia itulah putera Nabi yang bernama Ibrahim di Madinah. Sampai berita juga ke Mekah, dia itulah putera Nabi yang apa nama, bukan daripada Khadijah tapi daripada Maria Al-Qibtiyah. Lahirnya seorang anak diberi nama Ibrahim, satu-satunya putera Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lahir di Madinah. Dengar-dengar lepas itu tak berapa lama, ada ulama kata 7 bulan ni, ada ulama kata setahun lebih, banyak ulama kata tak sampai 2 tahun. Ibrahim ini akhirnya dijemput sakit-sakit, dijemput dengan kematian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi terima dengan hati yang terbuka. Sebab kata Abu Ali As-Sabuni dalam sebuah tulisan dia kata, hikmah dia, Nabi faham hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hikmah Allah? Hikmah Allah ni sebenarnya pasal apa? Nabi ni yang itulah dimatikan anak laki-laki dia. Sebab Allah Ta'ala nahabah, hak yang Nabi bawa ni bukan anak dia saja akan sambung, semua orang akan sambung. Itu persoalannya, termasuk kita juga akan menyambung apa yang dibawa dan ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu persoalannya dalam keadaan tadi. Bila sampai ke Mekah, yang syoknya tuan-tuan, maknanya musuh ke mana pun dia takkan seronok dengan musibah orang memang. Kalau kita pun tuan-tuan, kawan tu dia buat macam-macam kat kita, karak kiang pula tuan-tuan, dia buat macam-macam kat kita. Tapi kalau rumah dia terbakar, sama kita akan bagi rumah, kita tak buat kenuri tuan-tuan. Kalau buat kenuri buat gila kawan tu. Mana ada orang seronok dengan musibah, walaupun musuh dia terima musibah. Nah itu, hanya geng-geng Mekah ni yang jahat ke mana pun, dia pun tak seronok. Yang seronok seorang sampai buat kenuri. As bin Wa'il buat kenuri, tuan-tuan diriwayatkan. Dia sekolah unta banyak buat kenuri. Bila orang tanya kenuri macam apa ni? Muhammad Al-Abtar. Muhammad sudah jadi Al-Abtar. Apa tersari marah? Islam yang Muhammad bawa tak ada siapa nak sambung. Pasal apa? Anak lelaki dia mati. Tak ada orang nak sambung maka dalam keadaan tadi. Sebab dia faham cara dia apa? Maknanya ajaran akan disambung oleh anak. Itu nak bagi Islam tak? Maknanya tak semestinya warisannya akan menyambung. Orang lain tetap akan sambung dan semua akan menyambung. Dan Nahabat kata apa yang Nabi bawa ini tak akan putus sampai kiamat. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Sebab itu dia bubuh Nabi Al-Abtar, Abtar, Abtar, Abtar. Tuhan turunkan ayat tolak tu dia. Tuhan kata apa? Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya jangan kamu takut dan keji orang. Sesungguhnya orang yang mengkeji kamu itulah dia yang abtar. Pasal dia putih langsung daripada rahmat Allah. Tak ada dah hang duduk minta ampun lagu Tuhan tak ampun dah.
Yang keduanya, yang kita sebut tadi, jahat sungguh-sungguh dia tak menang tuan-tuan. Dia suka benda besar. Antaranya konsep hidup semula. Konsep hidup semula, tuan-tuan. Nabi pun ceritalah, baca ayat Quran apa semua, kita akan dibangkitkan balik esoknya dalam keadaan tadi. Tak ada siapa buat, dia seorang itu. Dia pergi ke orang-orang Nabi, dia bawa pulang unta yang pun hadamah. Lama dulu pulang unta itu. Dia pergi pokoi depan muka Nabi SAW. Dia kata, wahai Muhammad, mampukah Tuhan kamu nak bagi jadi balik benda ni? Sedangkan dah hapus dah. Jadi Tuhan jawab dalam Quran, buka surah Yasin, Tuhan kata apa? Tak benda tak ada, aku boleh bagi ada. Lama benda ada dah. Tak benda tak ada. Selama ni tak ada. Yang kata dunia ni tuan-tuan, yang kata dunia, alam ni tuan-tuan dalam keadaan tadi. Sebab itu kalau kita buka Quran, disebut 7 dalam 7 dalam bumi. Badi'us samawati wal ardh. 7 dalam langit, 7 dalam bumi. Badi'. Apa makna badi'? Badi' memang tak ada contoh. Kita nak buat apa pun kena ada contoh. Dia tak boleh cuek main lagu tu saja. Hebatlah hang pencipta, hebat orang mana pun mesti ada contoh. Dia akan mula. Dia dah pioneer dia tuan-tuan. Mula tiru kawan ni. Kemudian pilot sikit. Tapi Allah Ta'ala menciptakan manusia 7 dalam kita berbumi. Tak ada contoh. Tak ada. Benda tak ada. Tuhan bagi dia. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Tak ada. Maknanya apa? Benda tak ada. Ini benda ada. Allah tenang, tanyalah. Lagu mana yang kata mudah bagi Allah? Ni, ambil tang kuku sudah lah tuan-tuan. Kuku. Potong memang. Ada pula, naik pula. Main kau pula. Ni kata tadi. Sekalian anggota tengok kuku. Tengok apa? Tengok apa lagi? Tengok kuku, tengok apa? Potong memang. Tunggu pula. Potong tengok, tumbuh pula. Potong tengok, tumbuh pula. Buat benar tak? Payah tu habis duit dekat tukang gunting ni. Habis duit kat tukang gunting. Dah dosa lah. Nak tu saya kata, nak buat tahu lagi tumbuh lah. Nak hukumnya kan. Hukumnya kan tak tumbuh dalam keadaan tadi. Kalau kita fikir balik. Kalau tak tumbuh dia, sekok tak mana yang kita. Lain kalau kita kata kita cukup, kita buang apa semua, kita ikut matlamat kita nak ikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu lain. Itu pun tumbuh balik tuan-tuan dalam keadaan jadi itu persoalan. Apa kita fikir tengok macam mana dia boleh tumbuh balik? Tumbuh tu kita tak tahu tak tahu pun makan tonik ke yang dia tumbuh. Makan tonik ke? Tak tumbuh tadi pun Allah ni berkata pasal collagen. Bahasa Allah ni dan yang mau collagen, yang ni mau collagen, yang mau collagen, yang ni mau collagen. Tak apa. Tuan umur 70 dia pula kena kanser, tuan-tuan duk dibuat kemoterapi, tumbuh collagen kan susah kan. Tumbuh balik. Kalau tonik betul ada, ini kerja Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu yang kata tumbuh tadi akak dia tahu tak? Pun tak tahu lah. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Yang ni yang kata, iaitulah bahawa hakikat kalaulah yang tu pun kita tak dapat satu jawapan, dan kita dapat jawapan ialah Allah Ta'ala mampu menjadikan apa lagi, iaitulah bahawa hakikat kebangkitan semula yang ni tak mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah kalau kita rujuk banyak kitab, antaranya iaitulah kitab-kitab tauhid. Kalau kita rujuk, saya buka satu kitab tuan-tuan, Ibnul Muqri dia sebut apa? Ibnul Muqri dia sebut apa? Dia kata antara satu yang menjadikan seseorang itu lebih jahat daripada orang kafir, apa dia? Dia menolak teori ba'ts, iaitulah teori kebangkitan semula. Tahu kebangkitan semula ni, maksud kebangkitan semula ni mati, lepas itu hidup balik. Mati hidup balik, itu maksud nama dia, kebangkitan semula. Itu satu ciri iman. Kalau kita tak percaya maksud tu, kita lebih teruk daripada orang kafir. Kerana semua orang kafir percaya maksud, cuma mengikut teori mereka sendiri, cara fahaman agama mereka. Agama Hindu dia percaya kepada maksud.
Maksud lagu nak apa nama, kalau bahasanya mudah dia sebut reincarnation, kelahiran semula. Dia lagi cuma itu boleh dia mati beranak lain, mati beranak lain, mati beranak lain, mati beranak lain, mati beranak lain sampai tak ada anak. Itu masa bila tu yang telah mencapai alam nirwana, maknanya dia telah bersatu dengan zat Tuhan. Dalam Beda Bhagavad Gita disebutkan tempat ciri pegangan agama itu nak serupa dengan agama Buddha, sebab agama Buddha itu pun maknanya tentu dia ada persamaan, iaitulah bahawa hakikat mati beranak lain, mati beranak lain, mati beranak lain. Ada jadi betul dalam keadaan tadi. Sebab itu nak bagi beranak elok, kena buat baik dalam kehidupan lah. Itu persoalan dia dalam keadaan lebih tak apa nak faham tak apa faham, pergi tengok Kamakaran Arjun. Dia cerita tentang reincarnation mengikut pahaman agama Hindu. Yang kita tengok Hindustan kita penganga rupanya dia cerita tentang agama Hindu tuan-tuan dalam keadaan jadi kita penganga seronok tak kira kita tak faham rupanya sedikit sebanyak itu ajaran dia cerita kepada kita. Mati beranak lain, mati beranak lain. Maknanya kalau hang buat tak elok kehidupan ni, hang beranak pula, maka ia itulah bahawa hakikat dalam keadaan dia akan jadi hak buruk pula. Lepas tu kalau nak buat baik pula hak buruk jadi ni. Maknanya hang kena buat baik pula, mati, lepas tu lahir pula dengan apa nama? Dengan ia itulah dengan tubuh badan yang baik pula. Itu yang kalau ikut kaedah hang suka kata suka bagi pahaman agama Hindu ni, maka ada satu rukun yang wajib mereka pegang, iaitu jenis kasta. Bila kasta hang anak-anak Tuhan bagi hang, contohnya kasta aja nombor 4 lah sekali, ataupun yang tak masuk ada nombor 4 tu, kira duduk bawah, bukan kasta tak masuk dalam kasta, kira bila duduk lagu tu hang tak ada keistimewaan apa-apa. Hidup hang sebagai berkhidmat kepada 4 hang ada lagi dalam keadaan tadi. Bila dia berkhidmat apa orang nak buat kan hang kena terima. Tak boleh lawan. Jadi betul dalam keadaan tadi. Kalau nak baiklah nanti pandu, kalau tak mau baik tak apa. Kalau tak mau baik tak apa. Maknanya dia boleh jadi lagi korban daripada isu anak dalam keadaan tadi. Itu yang apa orang buat tak apalah, tentu dah depa duk nombor 5, depa tak ada apa, pakai tak ada apa, pakai orang nak buat apa pun kat depa. Yang ni nampak sangat dah. Itu yang bila bahawa hakikat, iaitulah yang konsep yang tidak boleh diterima kalau sekiranya kita faham dengan kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala. Maksud kebangkitan semula. Dan jenis ni pula dalam keadaan tadi banyak, bukan kata Hindu saja pegang, Buddha saja pegang, boleh kata semua pegang dalam keadaan tadi. Termasuk kalau kita kata agama hak jenis baru-baru ni, macam ada satu pelakon dia menganut agama Scientology. Ada satu agama baru tuan-tuan. Nak kata Kristian pun bukan, Nano pun bukan, semuanya teori sains. Ada pemegang betul dalam, saya lupa nama pelakon tuan-tuan. Dia menganut pahaman agama Scientology. Ada gereja mereka, ada mereka dan sebagainya dalam kata defa pun jaya maksud juga. Maknanya mati bangkit balik, mati bangkit balik. Dan tahu pun ada orang Melayu Islam ni dia kata dosa dok kira lah isu kira kita kira hidup dah mati tak cukup dia kata. Yang ni lagi teruk daripada hak yang Scientology kah, Hindu kah, Buddha kah, lagi tak pakai. Yang ni kata Menteri kata lagi tak pakai. Pasal apa? Pasal dia kata mati tak cukup. Siapa kata tak cukup? Mati tu sebenarnya apa dia tuan-tuan? Sebenarnya bila mati tu semua buku dia dihantar di audit. Lepas tu barulah maknanya hak ketua audit akan bentangkan. Macam kita ni kita tahu kan tuan-tuan. Akhirat esok dia buka balik bentang, ketua audit bentang. Bila ketua audit bentang tuan-tuan, hangga soroklah pen 2 kupang jadi 2 juta. Kita tu sorok lagu mana lah, terbuka, tenggelam dan sebagainya dalam keadaan tadi. Yang ni kok sorok lah, esok dia buka balik lah, tak ada
tak sorok walaupun sikit, akan diazab dan juga akan diberi kekuatan oleh Allah. Sebab itu kita kena percaya kepada konsep ba'thun. Tapi ba'thun kita bukan macam ba'thun yang dipaham oleh apa nama pahaman-pahaman yang lain di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ada agama dia faham beranak lain tu pula, dia boleh beranak pula dalam bentuk lain. Bentuk lain pula. Contohnya tengok bahawa hakikat ketua SAMI mati. Ketua SAMI ni hebat. Kira kalau bahasa kita nak bahasa apa? Bahasa dia kalau bahasa kita kata wah orang zuhud semua ada. Untuk mati ketua SAMI tu. Jadi siapa lagi ketua SAMI? Tunggu. Ada petunjuk dia. Cari budak-budak mana-mana main asuh. Ketua SAMI tu akan beranak dia masuk ke budak-budak. Itu ada pahaman belah-belah Tibet ni tuan-tuan dalam keadaan tadi asuh tengok tu dia seropok. Tengok ketua SAMI dulu dengan budak dia makan seropok. Dia sumbat dia pepok penempat seropok. Kening penempat dan seropok. Ni apa? Dia beranak dia dalam keadaan tadi. Itu cara pahaman dia. Kita masa buat lagu lah nak tahu dia memang tengok seropok dengan tu ayah pokok karat tengok seropok kalau gila anak seropok tuan-tuan ada yang tu lain yang orang lain ada tak kena mengenal kalau ikut kaedahnya dalam keadaan tadi tak kena mengenal. Itu kita kena faham elok untuk mendapat rahmat daripada Allah. Itu kata maksud tuan-tuan. Tengok tan rambut sudah, tengok tan kuku sudah, dan tengok tan gigi sudah. Tapi gigi ni kita sudah tengok lah pada tak keluar. Kalau gigi tengok dia budak-budak dia luruh gigi, dia akan tunggu gigi bangun tuan-tuan. Dia main ke mana? Dia main ke mana tuan-tuan? Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Ini yang kata menjawab kepada kepahaman bahawa hakikat benda tak ada tuan-tuan di negara. Itu persoalan. Jadi tambah benda tu ada mudah sangat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Baik. Lagi dan pada anak Adam itu tadi sifat bumi bumi apa semua sifat bumi, dan pada anak Adam pula daripada sifat malaikat. Malaikat pada manusia. Yang kita manusia tak ada sifat malaikat. Manusia pada sifat malaikat. Bila ketika mempunyai akal yang sempurna dan ma'rifah dan ibadat, tentu dia jadi malaikat. Tentu manusia jadi malaikat bila dia boleh berfikir dengan pemikiran yang sempurna, ataupun dalam bahasa tauhid dia kata al-aqlu ghalidhi ataupun al-aqlul qami'. Dia boleh fikir dengan fikir yang amat nyata, maka dia sudah mencapai derajat malaikat pada waktu itu. Dia sudah ma'rifah kepada Allah dan melakukan ibadat kepada Allah. Maksudnya malaikat lah tuan-tuan, kira bagus sungguh-sungguh. Dan daripada sifat syaitan, sifat setan pula bilang. Malaikat manusia ada jadi jauh-jauh. Setan boleh jadi malaikat, boleh jadi setan macam bila tuan-tuan. Iaitulah pada ketika durhaka, pada ketika berbuat maksiat kepada Allah. Yang tu waktu tu iaitulah dia jadi setan. Itu persoalan dia dalam keadaan jadi. Tapi masa kalau dia buat maksiat jadi setan. Tapi kalau dia buat mana contoh, iaitulah dia karat, masa tu jadi setan yang dikenali pula dalam keadaan jadi. Itu yang disebut, itu yang diberitahu kepada kita. Maknanya itulah dia wajah manusia. Itulah dia wajah manusia. Senang faham dulu lah. Itu saya dah ulang balik. Kalau dia buat jahat, masa itu dia setan. Tapi kalau dia karat, dia setan yang dikenali dalam keadaan tadi. Baik. Dan daripada sifat sekalian binatang. Sifat binatang apa? Masa itu jadi binatang. Senang faham betul. Masa bila tuan-tuan? Ini dia hafal kita ni. Pada ketika ia marah, umpamanya harimau. Masa marah dia jadi harimau tuan-tuan. Jadi harimau tuan-tuan. Marah dikit dia masa tak masih. Dia tunggang payung. Tapi masa harimau dia tak kira tunggang payung, dia seorang dia pandai. Tapi masa dia muka merah dengan orang rokok apa semua, aku dia kerja nak tak pasti nak program macam pun tak ada duit. Dia tunggang, ada tunggang. Kalau aku barulah menyesal nak makan apa pula. Dia masa tu dia tak nampak apa. Jadi harimau tuan-tuan, harimau. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Itu ada orang kata nak dia harimau marah. Jadi
dia rimaulah tuan-tuan dalam keadaan tadi, itu persoalan dia. Baik. Dan pada ketikanya banyak syahwat, masa ni kira ikut nafsu ya tuan-tuan, ikut nafsu ya. Contoh dia macam mana? Umpamanya babi, seperti babi. Nak faham betul. Baik, itu babi ini kalau ada seekor binatang yang dijadikan oleh Allah yang paling kuat syahwatnya. Kalau kita buka dalam kisah babi, sejarah babi tuan-tuan, dalam kisah-kisah dia dan sebagainya, dia cukup kuat syahwat. Makan kuat, itu persoalannya. Kemudiannya bersetubuh pun kuat. Tu yang babi anak cukup banyak. Tu yang kuat yang dia seronok pula babi pasal apa tuan-tuan? Untuk sekali kalau kata ibu, dia boleh dapat apa? Sampai 12 ekor anak, 8 ekor anak, 7 ekor anak. Senanglah. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Dan saya baca pula satu buku khas yang menceritakan kisah ni, iaitulah antara binatang yang tidak ada cemburu babi. Dia bolehlah kira tak ada masalah dalam keadaan tadi. Maknanya dia boleh tak ada masalah, dia tak kuasa nak, maknanya kawai koloni dia dan sebagainya dalam keadaan tadi, ada tak kira siapa. Jadi itu dia. Kita boleh tengok nak jadi, kalau kita kata nak jadi perumpamaan seperti babi, ikutlah nafsu sungguh-sungguh. Dia tak muka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada ingat ia binasa dan melontarkan dirinya, apa juga jadinya. Itu persoalan dia. Itu dia kata babi ni salah satu ciri dia yang paling besar, satu ikut nafsu. Yang kedua, tak peduli kepada binasa. Nak jadi apa jadi. Dia kira ada buku tuan-tuan. Nak kira apa? Dia apa nama nak kira apa? Kira. Dia masuk tak kira. Itu yang kalau kita kata contoh. Kalau kita contohnya, kalau kita baca kisah bagaimana itulah mereka tapi tengok bagi hutan dan sebagainya dalam keadaan tadi. Babi dia tak peduli namai sedapang besar mana pun. Dia langgar perempuan bukan juga, kerana dia tak tahu tak dia nak usnah dan sebagainya. Dia tak kira tuan-tuan. Itu yang sampai timbul pepatah Melayu, dia kata apa? Membabi buta. Apa dia? Kalau ikut pahala dia tak kira. Dia langgar perempuan. Dia bukan heran apa dalam keadaan tadi. Taklah babi sebenarnya buta. Hentam perempuan. Semua itu saja dalam keadaan tadi. Sebab dia tidak ingat binasa. Dan yang ketiga, melontarkan dirinya pada apa juga jadinya. Maksudnya dia tak kira apa, dia boleh duduk pada semua keadaan. Kotorkah hang elok, dia tak boleh. Itu persoalan dia. Jadi kalau ada agak kita jenis-jenis lagu tu, maka kita kena jaga-jagalah tuan-tuan. Itu semua perkara yang boleh membawa kepada kehinaan kepada kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam ikut nafsu, kalau kita ikut nafsu tu ya tuan-tuan, kita akan lebih enak daripada binatang di atas muka bumi Allah. Binatang sekurang-kurangnya orang boleh sebut tak ada akal, tapi manusia maka sesungguhnya dia ada akal. Sebab itu orang yang berakal melakukan sesuatu kehinaan yang dilakukan oleh yang tidak berakal, tentulah kehinaan itu lebih hebat daripada yang tidak berakal dia dan muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada ketikanya wallahu a'lam, dalam kita pun tak dapat mengalah, ada kata dapat sampaikan pada malam ni, ada tanda di situ. InsyaAllah kita sambung dalam kuliah kita yang akan datang. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat keredaan dan juga mendapat inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada ketikanya bersangat lagi memeliharakan harta dunia. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung dalam kuliah kita yang akan datang. Yang baik daripada Allah, yang lemah saya walaupun hakikat agama kita daripada Allah. Marilah sama-sama kita sudah kuliah kita ini pada waktu yang lain dengan kita hadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat, ijma' ulama dan sebagainya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا
الدين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى مغفرتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأموالنا من الربا. وصلى الله وسلم على والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.